At-Tabari atau nama sebenarnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib At-Tabari dilahirkan di Bandar Amul, Tabaristan, sebuah bandar di wilayah Persia atau sekarang dikenali sebagai negara Iran. Gelaran At-Tabari diambil sempena nama tempat kelahiran beliau iaitu Tabaristan. Beliau amat terkenal sebagai ilmuwan Islam yang terulung kerana kepakaran dan kebijaksanaannya dalam bidang sejarah, tafsir, hadis, fiqh dan qiraat. Dapat dua riwayat berkenaan tarikh kelahiran beliau. Ada riwayat yang menyatakan beliau lahir pada akhir 224 Hijrah, manakala terdapat riwayat yang lain mengatakan beliau lahir pada awal 225 Hijrah. Sepanjang kehidupannya, beliau tidak pernah berkahwin kerana sibuk mencari ilmu sebanyak yang mungkin. Imam At-Tabari dikenali sebagai seorang yang wara' dan sentiasa berusaha untuk menjauhi harta dengan menjalani kehidupan yang sederhana dan serba kekurangan. Imam At-Tabari dikenali sebagai tokoh ilmuwan Islam kerana kesungguhannya menuntut ilmu sehingga ke negeri luar. Sebelum memulakan pengembaraan mencari ilmu di luar negeri, beliau telah mendapat pendidikan awal daripada keluarganya. Sewaktu usia 7 tahun lagi, beliau sudah pun berjaya menghafaz Al-Quran. Pada umur 8 tahun, beliau sudah pun menjadi imam salat berjemaah, manakala pada umur 9 tahun, beliau telah pun menulis dan menguasai hadis. Pada umur 12 tahun, beliau memulakan pengembaraan ke luar negeri untuk mencari ilmu. Beliau memulakan pengembaraan menuntut ilmu ke salah sebuah negeri di Parsi iaitu di negeri Rai. Di sana, beliau meluaskan pencarian ilmu dalam bidang hadis dengan mengambil hadis daripada Muhammad bin Humaid Ar-Razi dan Al-Mathna bin Ibrahim Al-Uyuli. Selain itu, beliau juga mendalami dan mempelajari ilmu sejarah melalui Ahmad bin Hamad Ad-Dawlabi. Seterusnya, beliau juga sempat mendalami ilmu fiqh penduduk Iraq melalui Muhammad bin Maqatil. Seterusnya, beliau meneruskan pengembaraan mencari ilmu di negeri Iraq. Di negeri Iraq, beliau meneruskan pembelajaran dalam bidang fiqh iaitu fiqh Az-Zahiri daripada Dawud dan fiqh Imam Asy-Syafi'i daripada Abu Sa'id Al-Istaghrawi. Seterusnya, beliau meneruskan pengembaraan mencari ilmu ke negeri Syam. Di negeri Syam, beliau telah mendalami ilmu Al-Quran daripada Abbas bin Walid bin Yazid. Beliau juga sempat mengembara ke negeri Mesir untuk mencari ilmu. Di Fustat, beliau mendalami bidang fiqh Maliki dan fiqh Asy-Syafi'i. Manakala beliau juga sempat mengambil qiraah Imam Warsh dan Imam Hamzah. Imam At-Tabari sangat terkenal dengan kekayaannya dalam penulisan karya-karya yang masyhur dalam pelbagai bidang keilmuan. Sepanjang usianya 86 tahun, beliau akan cuba untuk menulis sebanyak 40 halaman setiap hari sejak beliau menulis karyanya yang pertama. Hasilnya, beliau berjaya menghasilkan 83 buah kitab sepanjang riwayat hidupnya. Namun, karya beliau yang masih ada hanyalah beberapa buah kitab sahaja dan ada antara karya beliau yang hilang dan tidak dapat dijejaki lagi. Ini berkemungkinan disebabkan penurunan daripada para pengikut Imam At-Tabari atau berkemungkinan karya-karya beliau telah dibakar bersama karya-karya ulama Islam yang lain sewaktu kejatuhan Baghdad ke tangan bangsa Tartar. Antara karya beliau dalam bidang qiraat yang diiktiraf tinggi di sisi ilmuwan Islam ialah kitab Al-Qiraat wa Tanzil Al-Quran dan kitab Al-Fasbain Al-Qiraah. Kitab Al-Qiraat wa Tanzil Al-Quran adalah karya beliau yang mengandungi qiraat-qiraat yang masyhur dan sahih serta penerangan bagi setiap qiraat tersebut. Beliau juga menerangkan alasan bagi setiap hukum qiraat itu dan menyatakan qiraat itu menjadi pilihan beliau. Di dalam kitab Al-Fasbain Al-Qiraah pula membincangkan ikhtilaf para qura' tentang huruf Al-Quran dengan menyandarkan setiap bacaan kepada qura' dari Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Syam dan sebagainya. Di dalam kitab ini juga beliau membezakan setiap qiraat dengan menyebut wajh, maksud serta dalil setiap pilihan bagi setiap wajh tersebut berdasarkan kekuatannya terhadap tafsir dan i'rab. Beliau juga terkenal sebagai penulis yang masyhur dalam bidang sejarah. Antara karyanya, penulisan sejarah yang masyhur dalam kalangan para ilmuwan adalah kitab Tarikh Ar-Rusul Al-Muluk.
Kitab Tarikh Ar-Rusul Al-Muluk ini bukan sahaja menjelaskan sejarah Islam semata-mata, malah ia juga mengisahkan rintitan sejarah peradaban dunia. Penjelasan tentang rintitan sejarah peradaban dunia ini dimulakan dengan menceritakan proses penciptaan, permulaan kehidupan dan penciptaan Nabi Adam. Kemudian Imam At-Tabari meneruskan lagi dengan penulisan beliau tentang kehidupan para anbiya dan peristiwa yang terjadi serta kisah bangsa-bangsa seperti Bani Israel, Parsi, Rom dan Arab. Kitab ini juga mengandungi beberapa kisah para Khulafa Ar-Rashidin beserta peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika era pemerintahan mereka serta kisah-kisah sewaktu pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah. Manakala dalam bidang penulisan tafsir Al-Quran pula, karya Jami' Al-Bayan dan At-Ta'wil ay Al-Quran yang ditulis oleh beliau amat terkenal dan dijadikan sebagai bahan bacaan dan bahan rujukan. Kitab Jami' Al-Bayan At-Ta'wil ay Al-Quran juga dikenali sebagai tafsir At-Tabari, mengisarkan perbahasan beliau tentang qiraat dalam tafsir. Namun pendekatan at-tarajih antara qiraat mutawatir yang digunakan oleh beliau ditolak oleh kebanyakan ulama tafsir. Bagi tarikh riwayat kematiannya, ada beberapa perbezaan tentang tarikh Imam Abu Ja'far At-Tabari meninggal dunia. Ada yang menyatakan bahawa Imam At-Tabari telah meninggal dunia pada hari Sabtu bersamaan bulan Syawal tahun 310 Hijrah. Ada juga yang berpendapat bahawa beliau meninggal dunia pada waktu Isyak, hari Ahad bersamaan 28 Syawal tahun 310 Hijrah. Begitu juga terdapat perbezaan berkenaan usia Imam At-Tabari meninggal dunia. Ada yang mengatakan Imam At-Tabari meninggal pada usia 85 tahun, manakala ada juga pendapat menyatakan bahawa beliau meninggal pada usianya mencecah 60 tahun. Sekian, sampai sini sahaja pembentangan kami berkenaan kehidupan Imam Abu Ja'far At-Tabari tentang riwayat hidupnya. Diharapkan agar pendengar memperolehi manfaat daripada perkongsian kali ini. Sekian, terima kasih.